Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Kita akan bersama-sama untuk mempelajari dan mengenali bagaimana untuk menjadi seorang juara. Bukan saja dari segi fizikal, tetapi juga dari segi minda kita. Kita masih dalam siri menguasai kemahiran minda kita, dan ini sebenarnya adalah episod yang terakhir untuk menguasai kemahiran minda kita. Dan hari ini apa yang kita akan lihat atau kita akan belajar adalah cara berkomunikasi secara berkesan. So, apa itu komunikasi berkesan? Ataupun kita tahu dulu apa itu komunikasi. Biasanya bila kita kata komunikasi, apa yang akan sampai dekat minda kita sebenarnya? Cara kita menyampaikan dan menerima maklumat. Betul tak? Kita perlukan seseorang untuk menyampaikan dan kita perlu seseorang untuk menerima. Kita kalau cakap seseorang, itu dah macam saya cakap tadi lah, self-talk, kan? Tapi bila kita berkomunikasi, maksudnya kita nak menyampaikan sesuatu, informasi ataupun maklumat kepada seseorang untuk menerima. So, dia ada beberapa cara sebenarnya untuk berkomunikasi ini. Yang paling lazimnya selalu kita akan cakap adalah berkomunikasi ini ada tiga cara ataupun tiga kaedah. Yang pertama adalah secara non-verbal ataupun secara bukan lisan. Kita kata body language. Marah je, muka ketat. Rasa tak suka je, muka kalih dan sebagainya. Lepas tu kalau tak selesa je, hentam pintu. So, ini semua adalah body language. Maksudnya, kita nampak kalau orang yang marah, muka ketat, badan turun, ataupun orang yang gembira, muka dia ceria. Kalau mungkin kita tengah bercakap dengan dia, dia nak rushing, muka nampak akan macam nak rushing. Kan, ini semua adalah body language. Dia tak sampai pun kat kita sebenarnya. Dia tak bagi tahu pun kat kita sebenarnya apa yang dia tengah fikir dan apa yang dia nak sampaikan. Tetapi dengan melihat dia punya riak muka, dia punya bahasa badan dia, kita dah tahu dah sebenarnya adakah dia selesa ataupun tak selesa. Yang kedua adalah secara lisan. Macam sekarang lah saya bercakap, anda menerima. So, lisan adalah sesuatu yang biasa kita buat. Okay? Dan yang ketiga adalah secara bertulis. Okay? Yang macam kita selalu type message, kita hantar emoji dan sebagainya. Ini adalah juga cara kita berkomunikasi. Okey, kenapa berkomunikasi ni sangat penting dalam sukan? Kenapa komunikasi ni, kalau let's say kita boleh tak nak training seorang-seorang? Kan, apa yang adik rasa kat rumah sekarang ni? Alah, kena buat plan sendiri, kena bangun sendiri, kena buat training sendiri, semua sendiri. So, seolah-olah kita berkomunikasi hanya dengan diri kita saja. Kita hanya bercakap dengan diri kita saja. So, jadi kita tak ada komunikasi dua hala. Bila tak ada dua hala tu, maksudnya kita akan terus jadi rasa macam mana? Tepu. Kita tak tahu apa yang kita nak move next. Kita tak dapat feedback. So, jadinya komunikasi tu terbantut. Dan kita tak tahu macam mana kita nak bergerak ke arah depan lagi. Sama ada apa yang kita buat ni betul ke, salah ke dan sebagainya. Bila kita dapat feedback, kita dapat maklum balas, apa yang akan jadi? Kita akan nak move forward. Okay? Dalam sukan juga, ada beberapa orang dalam sukan ni. Betul tak? Yang orang-orang yang terlibat dengan kita secara lazim ataupun secara dekat. Siapa yang pertama? Adalah jurulatih kita. Betul tak? Kalau kita boleh berkomunikasi dengan lebih berkesan dengan jurulatih kita, kita mula menyampaikan apa yang kita rasa. Awak rasa best tak? Bila kita boleh cakap dengan coach, saya rasa hari ni saya tak best lah. Saya rasa tak boleh lah. Saya rasa saya penat dan sebagainya. Kalau coach menghormati kita, dia faham, okey, kita dah training betul-betul hard ni. Okey, saya bagi free time sikit contohnya. Ataupun coach rasa tak, saya rasa awak boleh lagi push sikit lagi ni contohnya. Ini adalah feedback dan komunikasi. Kalau hubungan komunikasi antara coach dan atlet baik, sebenarnya perjalanan mereka dalam journey sukan ni akan jadi lebih senang, lebih smooth lah kita kata. Okey, yang seterusnya adalah antara atlet dan atlet. Tak kisahlah adik-adik ni adalah sukan individu ke, sukan berpasukan ke, tapi komunikasi akan berlaku. Betul tak? Dalam sukan individu pun kita ada rakan-rakan sepasukan kita. Kita nak tahu apa yang diorang training dan sebagainya. So, kita nak tahu apa yang kita dah buat, kita tak buat. So, ini adalah antara perkara yang kita berkomunikasi. Kalau kita simpan je dalam dada, kita simpan je tak bagi tahu, nak harapkan kawan kita faham, susah. Kawan-kawan kita ni pun bukannya ada bomoh, kan? Kata, simpan je dalam hati, saya boleh faham. Kok ada detect machine ke kan? Kalau mungkinlah di masa dapat, ataupun masa sekarang, ataupun saya tak tahulah, mungkin di Jepun dah ada kot. Mesin-mesin macam ni yang macam sekarang lah, kita scan temperature dah boleh keluar, dia tengah marah.
dia tengah kecewa dan sebagainya. Tapi sekarang kita masih lagi perlu berkomunikasi. Lagi siapa lagi? Kita dengan cikgu. Kan, adik-adik yang kat sekolah ni kan, kita nak berkomunikasi dengan cikgu. Cikgu, saya nak kena pergi competition ni. So saya perlukan modul-modul. Ini berkomunikasi lah. Kalau kita senyap saja tak bagi tahu cikgu, marah tak cikgu? So ini adalah antara komunikasi yang perlu kita pertingkatkan. So ingat adik-adik, ada 3 cara untuk kita nak berkomunikasi. Bukan saja daripada segi lisan, tetapi dari segi non-verbal, daripada badan kita dan berkomunikasi. Kadang-kadang kita teks pun kita tak pandai lagi. Mungkin tersalah faham. Kan, selalunya kita teks, kita nak cakap something else. Tapi tiba-tiba orang lain faham something else. Ini pun boleh terjadi. So hari ini kita nak belajar lebih banyak macam mana cara kita nak buat berkomunikasi dengan berkesan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, tadi kita dah tahu macam mana cara-cara berkomunikasi kan ada 3 jenis. So kita nak masuk dalam lebih sikit, okey? Cara-cara berkomunikasi dalam sukan. Sebenarnya ada 5 perkara yang kita akan tengok kat sini adalah yang pertama adalah mereka yang berkomunikasi secara terlampau bertanggungjawab atau kita kata over responsible. Contohnya macam anda jangan rasa macam ni, kami fikir dia akan membuatkan keputusan untuk seluruh kumpulan dia. Padahal mungkin dia tak bertanya lagi dengan kawan dia boleh ke tak, tapi dia dah siap-siap cakap kami. Kami sangat gembira untuk sesuatu. Kami. So maksudnya dia mengambil tanggungjawab untuk orang-orang sekeliling dia juga. Ini adalah salah satu cara di mana kita biasa mungkin kita akan ada cara-cara ni. Cuba tanya dengan diri-diri adik ni. Sama ada saya ni antara mana satu ni ya. Okey, yang kedua adalah mereka yang kurang bertanggungjawab ataupun kita panggil under responsibility lah. Dia kata contohnya setengah orang saya rasa ataupun dia kata anda boleh cakap ianya tidak mungkin. Contohnya macam I think it's very impossible. Maksudnya dia tak nak mengambil apa-apa keputusan. Dia tak nak ambil tanggungjawab di mana dia rasa dia tak layak lagi untuk buat perkara tu. So itu adalah mereka yang berasa kurang bertanggungjawab. Yang ketiga adalah you message ataupun message daripada anda. Anda akan guna saya atau saya, awak dan sebagainya. Okey, you. Maksudnya kita hantar kepada orang lain. Contohnya kita kata anda ni sangat baiklah. Anda ni pemalas, awak ni tak suka saya ke? Kan contohnya kan selalu kan kita tanya dengan orang-orang yang kita sayang, awak ni tak suka saya ke? Okey, awak ni tak peduli, tak ambil peduli pun pasal saya ataupun pasal siapa-siapa contohnya. Ini adalah perkataan-perkataan yang selalu kita gunakan untuk awak, saya. Maksudnya mesej yang kita sampaikan untuk orang lain, anda dan yang keempat adalah secara bukan lisan. Macam saya cakap tadi lah, bila kita marah, kita pergi hentam pintu ataupun kita masuk dalam bilik tu, kita rasa nak mengungkapkan diri ataupun kita tak suka, sebagainya. So ini adalah secara tak lisan. Okay? Dan yang kelima adalah I message ataupun message daripada saya. Kita akan cakap, saya fikir, saya rasa, ni permulaan perkataan-perkataan ni. Saya rasa hari ni okey dah. Kan kalau kita minta feedback kan, coach kata okey hari ni macam mana training online okey tak? Saya rasa okey. Mungkin you akan perasan kawan-kawan ada cakap, kami rasa okey coach. Nampak tak? Awak cakap saya, kawan awak cakap kami. Padahal coach tanya pendapat masing-masing. Nampak tak perbezaan kat situ? Ada yang akan cakap, entahlah coach tak tahu. Maksudnya dia tak nak mengambil tanggungjawab dengan perasaan dia. Okey? Ataupun saya kata saya hendak, saya hargai, saya tidak terima sebab tu dan sebagainya. Dia akan memulakan perkataan tu dengan saya. Okey, ini adalah 5 cara macam mana kita selalu berkomunikasi. So tanya dengan diri adik-adik, mana satu cara yang selalu adik guna. Okey, tadi kita dah tengok kan macam mana cara-cara kita berkomunikasi. Ada 5 cara tu kan. Okey, kita nak buat aktiviti sekarang. Okey, kita nak buat aktiviti sekarang di mana kita nak belajar macam mana kita nak tingkatkan I message ataupun positive I message. Apa tu positive I message? Maksudnya kita mengambil tanggungjawab untuk diri kita sendiri. Kita memberitahu apa yang kita rasa. Okey, kita memberitahu apa yang kita fikirkan. Contohnya, alright? Yang kedua adalah penyelesaian masalah secara I message. Saya dulu. Contohnya, alright? Okey. So dalam
positive I message ni ada 3 perkara yang kita kena tengok. Yang pertama adalah perasaan positif saya. Yang kedua adalah tingkah laku orang lain. Dan yang ketiga adalah apa kesan dia kepada saya. Okey, contoh faham macam confuse sikit kan? Okey, tak apa saya terangkan. Okey, fikiran positif saya adalah contohnya macam sekarang kan. Adik-adik sudi bangun pagi, dengar saya cakap kan? Betul tak? So ayat pertama adalah untuk yang kesan positif saya. Okey, saya hargai saya hargai anda. Okey, saya hargai anda kerana anda mengambil masa untuk menonton rancangan ini. Dan ini menyebabkan saya sangat berkeyakinan tinggi. Nampak tak kesan dia? So positive message ni sekarang saya hargai diri anda. Saya tak kata pun, okey saya rasa bangga. Saya tak terus ambil semua kredit kepada saya. Saya masih lagi memberikan feedback kepada awak. Sebab awak lah saya rasa, saya hargai, saya rasa berkeyakinan diri tinggi. Okey? Fikirkan lagi. Alright, okey? Sekarang saya perlukan adik-adik, okey? Fikirkan 2 situasi di mana adik nak gunakan benda ni. Okey? Yang pertama adalah apa? Positif. Yang kedua adalah tingkah laku orang lain. Dan yang keempat, apa kesan positif dia kepada saya. Okey, fikirkan. 2 situasi yang di mana adik boleh tulis benda ni. Ini akan datang dengan secara praktis. Okey? Ini adalah I message. Positive message. Bagaimana kita nak memberi refleksi dengan secara berkesan. Nampak tak? Kita tak terus kata, okey coach. Nampak tak? Bila kata okey coach tu apa yang okey? Kan coach pun perlukan feedback. Nampak di situ kan? Coach pun perlukan feedback, orang-orang sekeliling kita pun perlukan feedback. Bila saya cakap saya hargai anda, kan anda rasa best tak bila saya kata saya hargai anda kerana anda menonton saya. Sebab itulah saya rasa confident. Kan nampak tak? So kita bagi feedback di mana saya meletakkan diri anda dan diri saya dalam satu sentence dan satu ayat. So kita kena belajar benda ni untuk memberi feedback secara berkala, secara berfasa. Okey, alright? Yang tu pertama. So sekarang pastikan adik ambil situasi 2, letak 3 perkara ni. Biasa benda ni adik boleh cuba juga. Okey, selepas ni pun tak ada masalah. Berhenti sekejap dan cuba. Kalau ada TV remote ke pause ke, kalau tengok kat YouTube pun pause ke dan sebagainya. Berhenti sekejap dan tulis. Okey, ini akan datang secara latihan. Alright? Yang kedua, okey, tadi kita dah tengok I positif di mana kita memberi penghargaan. Kita memberitahu apa yang kita rasa positif kerana orang lain, apa tindakan orang lain. Okey, yang kedua adalah penyelesaian masalah I message. Message saya. Bagaimana nak menyelesaikan masalah. Selalunya kita akan terus senyap. Contohnya kita rasa, alamak, aktiviti ni asyik berulang je lah, tapi kita tak suarakan kepada coach. Kita tak suarakan kepada trainer kita. Sebab apa? Kita akan mungkin, macam saya cakap tadi kan, antara 5 cara di mana kita berkomunikasi. Adakah kita nak menyuarakan? Adakah kita tak menyuarakan pun? Tak apalah, BP lah. Contohnya. Kita mungkin akan jadi macam tu. Kita tak nak ambil tanggungjawab. Tapi berkomunikasi secara berkesan ni penting sebab apa saya cakap tadi. Kita kena menyampaikan supaya 2 hala tu ada. Baru kita akan faham bersama-sama apa matlamat kita sebenarnya. Okey? Untuk I message ni ada 3 kan? Sama juga macam tadi. Yang pertama adalah kita nak bagi tahu apakah tindakan yang menyebabkan kita rasa tak selesa. Kan? Pertama, macam tadi kesan positif kan? Apakah tindakan pertama yang kita tak rasa tak selesa? Okey, yang kedua adalah apakah tindakan tu ataupun behavior tu ataupun tingkah laku yang dibuat oleh seseorang tu, apakah kesan kepada fizikal saya? Bukan emosi saya dulu kepada fizikal saya dulu. Okey, yang ketiga adalah perasaan saya. Okey, tadi menarik kan yang lain tu macam tadi macam lain sikit, yang ni lain sikit. Okey, yang pertama saya cakap tadi apa? Apakah tindakan orang lain tu kepada diri anda? Apakah kesan kepada fizikal kita? Dan yang ketiga itu apa dah perasaan kita. Okey, contohnya lah macam ni lah. Kalau dulu kita kat hostel kan, biasa kalau kita kat hostel dulu kan, ada kawan member dia letak stokin dia tak cuci seminggu, letak dekat bilik. Bayangkan dalam kasut dalam bilik tu sendiri. Macam mana? So kita nak cakap dengan kawan kita ni, tapi kita tak sampai hati. Tapi dengan tak menyampaikan komunikasi ni, kita tak menyampaikan makluman ni, masalah ni akan selesai tak? So bila tak selesai apa jadi? Kita rasa muram, rasa busuk, rasa tak nak duduk dalam bilik, macam-macam lah kita rasa, tak boleh nak concentrate, semua jadi. Stalking ni boleh jadi bahaya ni tau. Bukan calang-calang benda tu. Okay, alright? So kalau contoh macam saya cakap tadi, kita nak letak balik dalam sentence. Okay. Apakah descriptive ataupun natural behaviour yang tadi kawan-kawan awak buat? Dia tak cuci stalking dia kan? Saya rasa
saya dah nampak stokin awak dalam sinki tu ataupun dalam kasut dah hampir seminggu. Itu mukadimah. Kan kita nak bagi tahu dia dulu. Apa yang tindakan dia tu sebenarnya yang kurang menyenangkan. Okey? Saya secara fizikal, apa kesan kepada fizikal anda? Anda akan cakap, saya kurang senang baunya. Maaflah saya nak cakap, saya kurang senang dengan baunya. Okey? Ini membuatkan saya rasa kurang selesa perasaan saya. Kan kita tak cakap pun, weh cuci lah. Weh kau ni. Contohnya kita tak adalah kasar sangat kan. Kita nak menyampaikan secara dengan baik. Kita nak bagi tahu. Contohnya kita kata, pastikan yang kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan iMessage ni. Ingat balik apakah tindakan, apakah kesan dia dan apakah perasaan saya. Kita kena bagi secara genuine. Secara terus terang. Kan bila kita biasa, kita tak adalah kata nak salahkan dia, tak adalah kita kata nak pergi cakap depan ramai orang. Panggil je kawan. Weh, dah seminggu dah stokin tu tak bercuci kan? Saya rasa kurang senang sebab kan kita tak selesa dalam bilik kan? So saya rasa kurang senang. So maksudnya kita memberitahu apa yang kita rasa. Kita tak menyalahkan dia. Betul tak? Ini adalah salah satu cara macam mana kita nak meningkatkan penyelesaian masalah secara iMessage. Alright? Ada juga banyak-banyak perkara lain yang kita boleh buat. Secara contohnya, kita boleh bagi secara constructive feedback. Kita nak kritis kawan kita. Kita nak kata, kawan kita kata, tadi aku buat aktiviti tu okey tak? Kita nak bagi apa dulu? Kita nak bagi pujian dulu. Kita nak kata, okay, good job. Kita nak bagi tahu dia dulu, okay, effort yang bagus. Lepas tu baru kita kata, mungkin next time, kita boleh tambah sikit macam ni. Nampak tak? Kita ada macam sandwich. Kita panggil sandwich layer lah. Yang layer pertama, kita nak bagi dulu. Kita nak bagi positive feedback dulu. Bagus. Okay, bagus awak punya aktiviti ni. Yang kedua, awak akan cakap, tapi kalau next time, kita boleh cuba angkat kaki sikit ke, badan tegak sikit ke. Kan? Kita nak komunikasi, kita nak sampaikan supaya kita nak kawan kita pun ataupun diri kita pun untuk nak dapatkan feedback-feedback macam tu. Dan yang ketiga adalah baru kita kata kita nak bagi pujian kepada dia. Great job. Keep it up. Contohnya. Ini sandwich method. Kan kita dah ada iMessage, kita nak selesaikan masalah dengan penyelesaian masalah dengan iMessage, dan ketiga adalah kita memberi feedback secara konstruktif. Iaitu sandwich method. Ban dia kita kata, okay, great job. Bagi positive feedback dulu. Keduanya kita dalam patty tu kita kata apa? Okey, macam ni kita boleh tambah sikit. Yang ni kita boleh kurangkan sikit. Dan yang ketiga adalah kita kata teruskan. Kita bagi pujian. Bila kita buat method sandwich ni, apa akan jadi? Di mana kawan kita akan hargai kita. Di mana kita bersungguh-sungguh, kita ikhlas nak bagi feedback kita sebenarnya. Itu yang penting sebenarnya. Okey? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, tadi kita dah tengok kan cara-cara yang simple yang kita nak belajar macam mana kita nak meningkatkan komunikasi kita. Ianya sentiasa bermula daripada kita. Kadang-kadang kita kena ambil tanggungjawab dan kita kena memberitahu apa yang kita rasa. Itu sangat penting. So ada tips-tips yang saya nak bagi sebelum kita nak akhirkan rancangan ini. Yang pertama adalah pastikan anda terus terang. Kan, jangan selidik, jangan pergi menyorok dan sebagainya dengan perasaan anda. Bagi tahu apa yang anda rasa terus terang. Nyata dan jelas. Okey? Pastikan konsisten. Jangan cerita dengan orang A, cerita dengan orang B, cerita dengan orang C. So orang tak akan percaya dengan kita. So coach pun nak dengar benda yang betul. Kan? Kata dengan kawan tak apalah, saya okey je. Cakap dengan coach, oh tak boleh, sakit perut dan contohnya. So maksudnya komunikasi tu dah tak berkesan lah. Alright, okey. Dan yang ketiga adalah pastikan kita sampaikan apa yang kita rasa. Okey? Apa yang kita rasa tu penting kita kena sampaikan. Okey? Dan pastikan tiada agenda yang tersembunyi. Kan? Bagi pendapat anda, jangan confusekan dengan pendapat dan fakta. Jangan confuse dengan benda-benda yang simple. Tapi yang paling penting adalah hormati apa yang anda rasa. Jujur dengan diri sendiri. Sebab bila kita nak start berkomunikasi ni, perlukan ada kejujuran. Okey? Sebab coach percaya dengan kita, kita pun nak percaya pada coach. Kalau kita tak teruskan benda ni, bila komunikasinya terputus, apa akan jadi? Mungkin atlet tak nak percaya kepada coach dan kita akan mungkin membuat latihan yang secara terlebih, kita rasa dah tak bersemangat, kita akan rasa burnout.
Nak pergi training pun tak larat. Nak pergi bangun pun dah tak larat contohnya. Tapi bila kita ada komunikasi yang sangat berkesan, dua hala yang sangat cantik, coach faham kita, kita faham coach. So kita akan jadi lebih apa? Kita akan jadi lebih efektif. Kita akan pastikan setiap goal kita akan tercapai. Sebab kita tahu apa yang kita tengah buat. Okey? Dan yang ketiga adalah pastikan yang di mana komunikasi ini jangan simpan dengan kita sahaja. Okey, kita kena belajar. Bukan saja macam saya cakap tadi, bukan saja secara design, kita kena belajar macam mana nak tulis. Nampak tak? Macam mana kita nak tulis dalam message pun. Okey, adakah kita ni seorang yang bertanggungjawab dengan kita nak bagi tahu apa yang kita nak bagi tahu? Alright? Ataupun kita secara non-verbal kita sangat ni, padahal cakap saya happy, tapi muka tak happy. So sebab macam saya cakap tadi kan, bila kita dapat menguruskan emosi kita daripada episod yang lepas kan, bila yang sekarang ni kita nak berkomunikasi dengan lebih berkesan supaya adik-adik dapat menguasai benda ni dan menjadi atlet yang lebih bagus, dapat menyampaikan apa yang adik rasa dengan secara lebih efektif. Okey, untuk soalan terakhir kita untuk series ini, alright, pastikan adik jawab ya. Soalan dia adalah bagaimana kita boleh mengaplikasikan komunikasi berkesan di dalam sukan. So pilihlah sukan sendiri dan buatlah aktiviti yang saya sebutkan tadi. Okey, selamat mencuba. Itu sahaja untuk episod hari ini. So kita akan berjumpa lagi dalam rancangan yang sama tetapi dengan topik yang lebih menarik di mana kita akan mengetahui lebih banyak tentang sukan-sukan spesifik. Dan kita akan jumpa di episod akan datang. Sehingga itu, saya Aruna dan ini Minda Juara. Didik TV KPM